Untuk semalam trigonometric equation kita nak cari nilai x, okey. Jadi di mana kalau nilai x, nak cari nilai theta. So theta ni dia kena tengok kepada kuadran lah. Okey. Di mana kuadran dia ada 4, 1, 2, 3 dan juga 4. Di mana keempat-empat kuadran ni akan memberi nilai sin cos tan yang berbeza, sama ada positif ataupun negatif. Okey. Jadi semalam kita nak cari nilai theta berdasarkan trigonometric. Dia akan ada bagilah persamaan. Sin theta sama dengan 10 ke, sin theta sama dengan 0.5. Okey. So nanti kita tengok tutorial untuk malam esok. Jadi semalam kita ataupun saya berhenti sampai praktis 2. Sebab praktis 2 ni adalah contoh soalan trigonometric equation yang saya akan tanya dalam quiz nanti. Okay. So pastikan study dulu untuk yang trigonometric equation dengan Soh Cah Tua yang semalam tu. Okay, next hari ni kita akan masuk kepada 5.5 iaitu graph of sin theta, cos theta and sin theta. Okay, so yang ni dia just pengenalan sahaja, kita tak ada melibatkan lukisan graf. Okay, jadi dekat sini just nak tengok pattern sahaja. Kalau graf untuk yang pertama ni, okay, yang pertama ni adalah graf untuk y sama dengan sin theta, okay, ataupun sin x lah. Jadi sin theta dia senang je, dia ingat kalau dia sin theta, dia punya range dia akan tidak melebihi y sama dengan 1. Okay, dan dia akan start daripada kosong. Dia adalah satu alunan lah. So ini adalah graf y sama dengan sin theta. Sekiranya kalau kita nak lukis untuk y sama dengan sin 2 theta, okay, sin 2 theta maksudnya dia punya 2 tu adalah gandaan pada nilai paksi y. Okay, so maknanya tadi kan 1 kan, jadi dia akan start daripada 2. Okay, so dia punya alun akan naik tinggi sikit daripada ni. Okay, di mana dia masih mengekalkan sini 180 darjah dan sini adalah 360 darjah. Okay, dan dia punya wavelength dia tu sama je. Cuma yang berbeza dia punya ketinggian ni adalah 2 kali ganda disebabkan dia adalah 2 theta. Okay, ataupun kalau sin 3 theta contohnya, ataupun sebagai sin setengah theta lah, 1/2 theta. So kalau dia setengah theta, maksudnya dia akan bergerak sampai sini jadi punya length 1/2. Dan dia punya range pun kat bawah ni pun negatif 1/2. Jadi dia akan dapat macam ni. Okay, so itu adalah y sama dengan sin 1/2 theta. So dia akan half daripada sin theta. Okay, dan sin theta kita akan start daripada kosong. Okay, kenapa start daripada kosong? Sebab kalau kita cari sin kosong darjah, dia akan dapat kosong. Ataupun sin 180 darjah dekat sini pun dapat kosong. Okay, dan seterusnya lah. Jadi sebab tu nilai untuk sin dia akan berada pada kosong, iaitu kosong darjah, 180 darjah dan satu lagi adalah 360 darjah. Okay, so nilai dia adalah kosong. So ini adalah graf untuk sin theta, untuk sekadar awak tahu je lah dan aware benda ni adalah untuk graf sin theta. Kemudian graf yang kedua adalah cos theta. Okay, yang ni adalah graf kedua, y sama dengan cos theta. Okay, so disebabkan ini adalah cos theta, jadi dia punya range tu dia akan berhenti pada 1 sahaja. Okay, 1. Ini 1. Dan bawah ni adalah negatif 1. Okay. Dan di mana dia punya kalau cos kosong, okay, cos kosong, kalau awak cari guna kalkulator pun cos kosong adalah nilai dia 1. Sebab tu dia punya graf cos dia tak start daripada kosong, dia akan start daripada 1 dan dia beralun. Okay. Dan kat sini kalau untuk yang nilai kosong iaitu cos 90 darjah lah. Cos 90 darjah nilai kosong. Lepas tu cos 270 sama dengan kosong. Okay.
Dia kalau ikutkan sampai 360 je lah. Okey, jadi sekiranya kalau kita ada graf untuk Y sama dengan cos 4 theta. Contohlah cos 4 theta. Jadi dia punya wavelength dia sama je. Cuma dia punya atas ni pada 4 dan bawah ni pada negatif 4. Okey, so kita ada sini 180 darjah dengan 360. Jadi graf untuk cos 4 theta sebab dia 4 kan. Wavelength dia tu macam ni. Okey, so dia akan sampai negatif 4 dan juga 4. Okey, dan sekiranya kalau kita ada Y cos 1/2 theta, maknanya separuh kan? Ataupun saya ambil 2 theta lah, senang sikit nampak. Cos 2 theta, jadi dia akan berhenti pada limit 2 dan juga negatif 2. So dia punya graph, it should be dia pendek sikit je length dia daripada cos 4 theta. Okay, so dia akan start daripada kosong. Okay, dia punya paksi tu. Okay, next kita pergi kepada graf yang ketiga iaitu tan theta. So Y sama dengan tan theta. Okay, so tan theta dia ada satu sudut ataupun kita panggil dia punya nilai tan menghampiri infinity. Maksudnya dia tak ada nilai ketak terhinggaan. Okay, so yang ni ketak hinggaan, ketak terhinggaan ataupun kita kata dia sebagai infinity lah, max error, dia memang takkan ada nilai. Jadi untuk tan 90 darjah, tan 270 darjah, dia tak ada nilai guna kalkulator. Jadi sebab itulah graf dia kalau kita ada Y sama dengan tan theta, kita akan buat dulu pada 90 darjah 270 darjah. Kita kena punya dia ketak terhinggaan. Dia tak boleh sentuh garisan ni. Jadi graf untuk tan theta akan dapat macam ni. Alright, so dia lain sikit daripada cos theta dan juga sin theta. Di mana kalau kita tahu graf dia, sebenarnya kita boleh tahu sekiranya kalau soalan tu bagi Y sama dengan sin 45 darjah. So kita akan tahu kalau sin 45 darjah dia punya graf macam ni. Di mana sini kan 180. Jadi bila kita nak tahu untuk 45 darjah, maka 45 darjah tu dia refer kepada sudut di antara 0 sampai 180. So nilai dia akan dapat positif. So sin 45 lah. So itu saja untuk pengenalan kepada graph of sine, cosine dan juga tangent of theta. Yang ni tak masuk quiz, dia sekadar untuk pengenalan sahaja. So next kita pergi kepada 5.6. Sebelum tu ada tak soalan berkenaan sine, cos, sine, cos, tangent punya graph? Ada soalan tak? Tak ada, madam. Ada Okay, right. Okay, terima kasih. Okay, so next kita pergi kepada tajuk subtopik yang terakhir. Okay, so sekarang ni semalam kita bercakap pasal trigonometry. Trigonometry ni daripada bahasa Greek yang combine iaitu pengukuran sudut untuk segitiga. So kalau kita ada segitiga, dia ada dua jenis lah. Satu tu segitiga yang bersudut tegak. Kalau segitiga bersudut tegak, untuk kita cari dia punya sides, 3 sides, maksudnya kita akan guna Pythagoras iaitu C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 plus B kuasa 2. Kemudian kalau kita nak cari sudut dia, kita akan gunakan formula SOH, KA dan TOA.
Okey, di mana ingatlah yang semalam saya beritahu. Kalau sini kita ada A, kita ada B dan kita ada C kat sini, maka yang setentang dengan capital letter ialah C kecil dan yang setentang dengan B besar adalah B kecil dan setentang dengan A besar adalah A. So kena tahulah yang tu Okey, jadi untuk yang segitiga bersudut tegak tak ada masalah untuk kita cari sisi dan juga sudut menggunakan teorem Pythagoras dan juga Soh-Kahtoa. Okey, sekarang ni kita nak pergi ke segitiga yang bukan sudut tegak. Maksudnya dia randomly bagi. Contohnya macam ni. So ini bukan segitiga bersudut tegak selagi mana dia tak letak petak kat dalam ni. Ni yang petak ni. Kalau tak ada sudut petak tu maksudnya itu bukan itu bukan segitiga bersudut tegak, maka dia tak boleh guna Soh-Kahtoa dan dia tak boleh guna teorem Pythagoras. Okey? Sebab teorem Pythagoras dengan Soh-Kahtoa hanya untuk segitiga yang bersudut tegak sahaja. Penyelesaian dia. Jadi, bila ada segitiga yang bukan bersudut tegak, maka kalau nak cari dia punya sisi kan, so dia ada sini dia ada sudut A, sudut B dan juga sudut C. Random lah saya bagi Jadi yang setentang dengan C adalah C. Okey, setentang dengan B adalah CCB. Tentang dengan A adalah CC. Okey, jadi untuk cari segitiga, penyelesaian segitiga yang bukan bersudut tegak, sama ada awak nak cari 3 sisi ataupun 3 sudut. So kita akan gunakan formula iaitu yang dinamakan yang pertama adalah sine rule, yang kedua cosine rule. Okey? Jadi ada dua formula, sama ada sine rule atau cosine rule saja. Dan sine rule dan juga cosine rule dia boleh guna untuk cari sisi ataupun nak cari sudut. Dua-dua ni capable untuk cari dua-dua benda. Berbanding kalau untuk segitiga sudut tegak tadi, kita tahu kalau nak cari sisi kena guna teorem Pythagoras. Kalau nak cari sudut kena guna Soh-Kahtoa. So untuk sine rule dengan cosine rule, beza dia yang pertama sekali dari segi formula. Confirm lah sebab sine rule dia ada sine lah, kalau cosine rule ada cos. Dan yang kedua adalah beza antara sine rule dengan cosine rule, di mana sine rule dia akan bagi syarat untuk sisi, contohnya 2 sisi 1 sudut ataupun 1 sisi 2 sudut. Jadi dia akan ada syarat-syarat yang kita kena identify benda tu kena guna sine rule ataupun guna cosine rule. Okay, so tujuan dia kita adalah untuk cari sisi dan juga sudut yang tidak diberi. Okay, so first kali kita tengok dulu untuk sine rule. Okay, so the sine rule can be used in any triangle. Okay, so dia kat sini dah mention tau, bukan untuk segitiga, bukan sekadar untuk segitiga sudut tegak. Sebab walaupun kat sini saya mention sine rule dengan cosine rule, dia boleh guna untuk segitiga yang bukan sudut. Tapi at the same time sebenarnya sine rule dan juga cosine rule ni dia boleh selesaikan juga problem untuk segitiga yang bersudut tegak. Jadi kalau guna sine rule, cosine rule untuk segitiga sudut tegak tak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau awak guna teorem Pythagoras ni untuk segitiga yang bukan sudut tegak. Yang tu tak boleh. Kalau sine rule dengan cosine rule ni dia boleh selesaikan. So boleh faham dia boleh selesaikan. Okey, jadi sekarang ni di mana untuk syarat kita nak guna cosine sine rule, okey, dia ada dua case. Okey, ada dua case saja. Okey, di mana case yang pertama sekiranya dia bagi satu sisi dan dua sudut, ataupun dia dikenali sebagai SAS. Okey, SAS. Apa itu SAS? Maksudnya dia bagi dua side, ni angle dan ni side. Okey, so yang pertama adalah SAS. Okey, yang kedua adalah dia bagi dua sisi. Bukan SAS ni. SAA.
AA. Maknanya ni, satu sisi one side dan dua angle AA. Okay, maknanya kalau segitiga tu kalau kita lukis, kan ni segitiga kan? Okay, maksudnya dia akan bagi dua sudut, sini satu, sini satu. Contohnya dia bagi sudut A, dia bagi sudut B. Okay, kemudian dia bagi satu sisi. Sisi maksudnya sisi B dia bagi. So kalau ada segitiga yang bentuk macam ni, maka kita boleh selesaikan menggunakan sine rule. Sebab dia bagi B ni adalah S sisi side dan A ni adalah angle dan B pun adalah angle. Jadi dia adalah case SAA. Okey. Yang kedua, sekiranya dia bagi dua side tu maknanya SS lah. Dan non-included angle. Okey, apa maksud non-included angle? Iaitu sudut, kena tahu sudut yang tidak diapit. Okey, faham tak apa maksud sudut yang tidak diapit? Maksudnya sudut yang tidak termasuk di antara dua sisi. Okey, so saya bagi contoh Yang ni dia punya, dia punya non-included ni kan A kan. Jadi dia punya case yang ni adalah SSA. Okey, ingat yang tadi dua case kan, SAA ataupun SSA. So macam mana bentuk SSA ni kalau dia ada segitiga. Okey, ni segitiga. So dia bagi dua sisi, contohnya dia bagi sisi A dan juga sisi B. Okay, nampak tak ada dua sisi tu? C dia tak bagi tau, dia bagi A dengan B. So sudut yang tidak diapit maksudnya dekat sini. Sebab kalau letak dekat tengah ni sudut ni, yang ni adalah sudut yang diapit oleh dua sisi yang diberi. So yang ni kita panggil included angle. Okay, yang tu included angle. Sekarang ni bila dia kata non-included, non-included maksudnya tidak termasuk. Jadi selain daripada sudut ni, jadi dia kena pergi pada sudut ni ataupun sudut sini. Barulah dia akan jadi non-included angle. Okay, salah satu sama ada dia bagi dekat bahagian ni. So sini adalah sudut B lah. Ataupun dia bagi dekat sudut A. Salah satu sahaja. Okay, jadi E. Tak muat Okay, kalau jadi sini sisi A, sini sisi B, maka dia bagi sudut sini, iaitu sudut A. So ini adalah nama dia non-included angle sebab dia tidak diberi sudut di antara dua sisi. Okay, alright. So sekarang ni boleh faham nak guna sine rule, awak kena tengok dua case dekat segitiga tu. Yang pertama case dia adalah SSA. Okay, SSA. Dan yang kedua adalah SAA dan satu lagi adalah SSA. Okay. So sekarang ni kita pergi kepada penyelesaian contoh Okay. So tadi case yang pertama yang kita boleh buat iaitu yang pertama SAA. Yang kedua adalah SSA. A tu adalah non-included, yang tidak termasuk. So formula untuk sine rule, okay, ni formula dia, sine rule punya formula. Iaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Dan benda ni dibagi serentak tau, tapi sebenarnya kalau awak nak guna, kena guna salah satu je. Maknanya kalau nak banding, kena ada satu je equation. Sama ada A per sin A sama dengan B per sin B. Okay, kena ambil macam ni sahaja. Ataupun
B per sin B sama dengan C per sin C. Okey. Ataupun satu lagi, A per sin A sama dengan B per sin B. B per sin B lah. C per sin C. Okay, so kita nak ambil tu pastikan dia kena ambil satu equation sahaja. Dia tak boleh ambil semua. So ini adalah formula untuk sine rule. Okay, dan kalau kita nampak kat sini, untuk sine rule ni dia akan bagi dekat atas tu adalah A, side A. Kalau A yang besar dekat bawah tu adalah sudut A. Okay. Dan tak semestinya kita nak buat A per sin A tau. Kalau kita nak ubah, maknanya kita tukar sin duduk atas, side A duduk bawah, ataupun sin B duduk atas, B duduk kat bawah pun boleh. Jadi untuk sine rule tak semestinya tertakluk kepada formula A sin A ataupun B sin B. Kalau nak start daripada sin B per B pun boleh, ataupun satu lagi sama dengan sin A per A. Okay. Jadi sine rule ni dia sebenarnya awak boleh olah dia punya formula untuk kita utamakan nak cari sudut dulu ke nak cari sisi. Jadi benda tu kita boleh pusing je. Sama juga dengan B dengan C tu. Yang ni kalau B dengan C, kalau awak pusing dia akan jadi sin B per B sama dengan sin C per C. So dia pun adalah dikira sebagai sine rule juga. Sebenarnya sine rule ni adalah nisbah kepada sisi untuk nilai sudut dia. Trigonometric function untuk sudut. Okay, so saya tak pergi lagi kepada area of triangle. Okay, area of triangle saya skip dulu. Kita pergi kepada example 9. Okay. Alright, untuk soalan sine rule ataupun cosine rule, dia takkan mention tau. Dia tak bagi tahu, okay, solve this triangle using cosine ke sine rule. Awak kena identify soalan tu sama ada dia bagi dua sisi ke, satu sisi, ataupun dua sudut, ataupun satu sisi. Jadi kena lukis baru awak tahu kena guna sine rule ke ataupun guna cosine rule. Okay, jadi sekarang ni dia punya soalan, in triangle ABC diberi ataupun given that sudut B 21 darjah, sudut C 46 darjah dan sisi untuk C adalah 9 cm. So kalau kita identify kat sini, B ni adalah sudut. Okay, sudut adalah A dan C adalah sudut juga adalah A dan C kecil ni adalah sisi. So ini adalah case AAS ataupun SAA. Case yang pertama untuk sine rule. Jadi automatik benda ni kita akan gunakan sine rule. Sebab case yang pertama tu SAA. Okay. Kemudian soalan dia adalah solve triangle. Apa maksud solve? Okay. Solve ni maksudnya dia kena cari find all the remaining sides and angles. Okay. Maknanya kena cari baki lagi sisi ataupun sudut yang tidak diberi. Okey, maksudnya kan kita ada 3 sudut dan 3 sisi kan. So yang dibagi ni 2 sudut dah. Jadi kena cari lagi satu sudut. Dan untuk sisi dia bagi satu sisi dan another 2 sisi lagi kita kena cari. Jadi dekat sini dia punya soalan awak kena cari sudut apa. Okey, sekarang ni kita tulis A, ni sudut A, ni sudut B. Okey. Kemudian sisi A, sisi B dan juga sisi C. So kalau ikutkan maklumat yang dia bagi, B ni 21 darjah kan. So ini adalah 21 darjah. Kemudian C adalah 46 darjah. Dan sisi untuk C, sisi untuk C adalah 9 cm. Okey, nampak tak? So sekarang ni B, C dengan sisi C dah diberi. Jadi yang perlu cari adalah sudut A, sisi A dan sisi untuk B. Maka akan sine rule. Okay. So sine rule, first kali antara maklumat ni kita boleh cari dulu yang pertama adalah sudut.
So kalau sudut ni tak payah guna sine rule lah, tak apa. Sebab yang ni kita akan tahu satu segitiga bersudut 180 darjah kan. So bila 180 darjah, maka untuk step pertama tu kita tak perlu guna sine rule lagi. Untuk cari sudut A, kita akan gunakan sahaja 180 darjah tolak 21 tolak 46. Sebab kita dah ada sudut B dengan C kan. Jadi dia dapat berapa untuk sudut A? 113. Jadi maklumat yang pertama ni kita dah dapat dah 113 darjah. Untuk cari sudut jangan guna sine rule sebab kita dah ada maklumat satu segitiga bersamaan 180 darjah. Okey, dah settle dah step pertama. So remaining angles dah settle, dah cari dah. And then next kita nak cari remaining sides. So nak cari sisi apa? Sisi A dengan sisi B. So kita cari yang pertama dulu. Kita try cari untuk A dulu. Okay, cari untuk A. Okay, so untuk cari sisi A, kita kena bandingkan sebab sine rule ni sebenarnya nisbah antara sisi yang kita nak cari dengan sisi yang telah diberi. Dua benda je. Jadi kita akan cuba compare sisi A ni dengan untuk C ni. Jadi sebab itulah kita akan dapat step yang kedua ni. Step kedua. Okay, yang ni saya tak tunjuk dalam buku ni. Okay, so dia akan jadi kat sini A per sin A. Kita nak cari A kan? Sama dengan yang dah diberi adalah C. So C per sin C. Kita kena banding dengan nilai yang telah diberi. Jadi nak cari A. Okay, so A kita nak cari, maka sin A ni dia akan darab dengan atas. Maka dia akan dapat C sin A per dengan sin C. Okay, so C kecil ni adalah sisi tau, sides. So side C adalah 9 cm. So dia akan jadi 9 sin A berapa tadi A? Sudut A? A besar tau. A besar adalah 113 darjah. Dan dia bahagi dengan sin C. Sin C, okay, sin kena tulis. Sudut C adalah 46 darjah. Okay, so menggunakan kalkulator, awak akan carilah untuk nilai 9 sin. Okay, so 9 sin 113 bahagi dengan sin 46 darjah. Okay, pastikan kalkulator awak tu dalam bentuk degree lah dia punya tu Okay, so dia akan dapat situ 11.5168. So kita ambil dalam 3 ataupun 4 titik perpuluhan, maka dia akan dapat 11.5169. 11.5169. Dan unit dibagi adalah cm. Jadi kita dah tahulah jawapan untuk A adalah 11.517 pun boleh. 517 cm. Okey, jadi dah dapatlah jawapan dia. Okey, yang seterusnya adalah sisi untuk B. So nak cari sisi untuk B, awak dah ada dua pilihan dah. Nak banding dengan A boleh, nak banding dengan C pun boleh. Tapi kalau boleh, kita banding dengan maklumat yang telah diberi dalam soalan. Jadi kita akan bandingkan B ni dengan C. Okey. Jadi yang ketiga menggunakan sine rule lagi tau. So sine rule kita nak cari B. So dia akan jadi B per sin B sama dengan kita nak banding dengan C kan. So dia akan jadi C per sin C. Okay, boleh. So bila nak cari B, nak cari B, maka sin B ni dia kena darab dengan C kat atas. Maka dia akan dapat B sama dengan C sin B perkan dengan sin C. Di mana C kecil adalah 9 cm dan B besar ni adalah sudut kan. Sudut untuk B berapa? 21 darjah. Bahagi dengan sin C. C besar ni adalah 46 darjah. Okey, saya nak ingatkan belajar kalau boleh untuk C kecil dengan C besar tu perbezaan.
Sebab C kecil adalah sisi, C besar adalah sudut. Ni sisi tau, side. C besar ni adalah sudut angle. Okay. Alright. So tekan kalkulator. 9 sin 21. Okay, 9 sin 21. Bahagi dengan sin 46. Okay, kalau boleh ada kalkulator sekarang, try tekan Okay, so dia akan dapat 4.4837. 4.4837 cm. Okay, di mana kalau kita tulis kat sini B sama dengan 4.484 cm. Jadi dah siap untuk soalan yang berkenaan solve the triangle. Sebab kita nak solve triangle ni, maksudnya kita nak cari the remaining side ataupun angles yang tidak diberi. So pastikan semua maklumat tu kena cukup, ABC dan sisi ABC. Okay, right. So setakat ni boleh faham ke untuk sine rule? Boleh Jadi untuk guna sine rule, pastikan yang pertama awak kena kenal pasti dulu yang diberi tu adalah SSA ke ataupun SAA. Kita kena lukis ataupun kita identify je. Okay, next kita try practice 3. Okay. Kalau yang ni lagi senang nak nampak ni, sebab dia dah bagi gambar rajah dah. So dia bagi apa ni? Jenis apa ni? Kes apa ni soalan 1 ni? Dia bagi sudut. Sini sudut A, ini sudut A lah kan. Jadi ni kes SAA. Sebab dia bagi satu sisi dan 2 sudut. Okay, so sekarang ni kita identify dulu bila dia kata solve the triangle. Solve ni maksudnya dia nak cari remaining side. Okay, so solution dia. Solution nombor 1, practice 3. Kita try dulu tulis untuk sudut A, B dengan C. A, B dan juga CCC. Okay, kita tengok dulu apa yang telah dibagi. Okay, yang pertama sekali yang dia bagi adalah sudut A, iaitu 55 darjah. Okay, tanda kat sini. Ni 55 darjah. Dan sudut 72 darjah ni adalah sudut C. So kita akan tulis sini 72 darjah. Dan untuk yang 13.2 ni apa dia? Siapa tahu sisi apa ni? 13.2. Okey, betul, B kecil. Kenapa B kecil? Sebab dia betul-betul setentang dengan sudut B. Jadi ini sebenarnya B kecil. Okay, jadi untuk B kecil kita tulis dia adalah 13.2 cm. Okay, so nampak tak sekarang ni? Maklumat yang dibagi adalah sudut A, sudut C dan juga sisi B. Jadi yang kita cari adalah sudut B, sisi A dan juga sisi C. Okey, ada 3 benda. So first kali kita akan buat dulu yang pertama. Okey, yang pertama, step pertama kita cari sudut dululah kan. Sebab sudut B kita boleh cari dengan tolakkan dengan 180 darjah. So sudut B adalah 180, tolak dengan 55 darjah dan tolak dengan 72 darjah. So dapat berapa sudut dia? Okey, siapa dapat? 53. Okey. Alright, betul. Terima kasih Hakimah. So dia akan dapat 53 darjah. Okey, dah siap lah, maknanya awak dah tahulah jawapan untuk sudut B 53 darjah. Okey, then the rest kita nak cari sisi untuk A. So bila nak cari sisi untuk A, awak kena guna sine rule. Okey, so sine rule dia kena guna bandingkan lah, bandingkan dengan maklumat lain yang dibagi. So dia bagi B kan yang complete. Jadi kita bandingkan dengan formula untuk B. Jadi yang kedua kita akan tulis dia punya formula A per sin A sama dengan B per sin B. Kita nak cari A. Bila nak cari A maksudnya sin A pergi darat ke sana.
Okay, dia akan jadi nanti B sin A lah. So kita akan tulis kat sini A sama dengan, okay, terus saya tulis je. A, B tu apa B? B 13.2. So 13.2 sin A. Sin A adalah 55 darjah. Dan dia bahagi dengan sin B. Sin B adalah 53 darjah. Okay. So kita akan guna kalkulator untuk cari nilai CCA. Okay, boleh cuba sekali dengan saya supaya awak boleh faham dan boleh check terus dengan jawapan saya. Dapat berapa? $13.539. Okay. 13.539. Okay, dia biasanya kalau dekat sini dia bagi 1 decimal places. Okay. Sebab dia bagi 13.2 kan. So untuk jawapan A ataupun CC yang kita nak cari, kalau boleh kita akan letak 2 titik perpuluhan ataupun lebih daripada tu. Biasa saya akan ambil 4 lah. 4 ataupun 3. Jadi kalau nak tulis sini belakang ni pun boleh juga. 13.539 cm. Okay, so dah dapatlah jawapan dia. So tulislah kat sini. Yang atas ni tak payah tulis pun tak apa. Just saya nak tunjuk je pada awak. Yang ni kita dah cari dah. Okay, seterusnya kita nak cari sisi apa pula? Sisi untuk C. So untuk C kalau boleh bandingkan dengan B juga supaya dia tak lari dia punya ralat. Kita banding asal. Okay, so kita bandingkan dengan C, ataupun kalau dah faham untuk formula dia akan jadi C sama dengan B sin C bahagi dengan sin E. Alah. Okay, sekejap saya tengah ni. Dia ada problem untuk ni. Okay, berapa dapat? 15.719. 15.719. Okay, sekejap Saya tak boleh nak ni, tak nak kontrol balik ni. Tak apalah. Ada nampak saya tulis apa-apa tak? Tak ada. Boleh nampak ke saya tulis? Sekejap Okay, sekarang ni saya tukar laptop ni, ada tak? Nampak saya dah tulis apa-apa? Nampak, madam. Okay, right. Terima kasih. Sin B. Berapa tadi Hakimah jawapan dia? 15.719. Okay, right. Terima kasih. Okay, so dia akan dapatlah sini 15.719 cm. Okay, right. Settle lah. Kayaknya dah habis lah untuk penyelesaian bagi segitiga. Untuk mencari ketiga-tiga sisi dan juga ketiga-tiga sudut yang telah diberikan daripada gambar rajah. Okay? Right. So sekarang ni boleh faham untuk sin rule? Okay, next kita try tengok nombor 2. Okay, nombor 2 ni soalan dia untuk cari sudut. Okay, ini adalah cara tulis untuk sudut Maknanya dia nak cari untuk sudut N.
Sudut N kat mana? Kat sini sudut N. Okey. Di mana ini adalah kes apa ni? Dia bagi dua sisi, S dengan S, dan dia bagi satu sudut. Jadi ini adalah kes SSA. Di mana sudut yang diberi ni bukan sudut yang diapit, sudut yang tidak termasuk. Jadi kita akan gunakan sine rule. Okay, so dia akan bandingkan lah kalau kita tulis kat sini. Okay, so kalau kita nak cari sudut N, dia akan jadi sine N bahagi dengan sisi N. Okay, dan kita nak banding yang mana? Okay, yang setentang dengan M ni adalah M kecil. Dan yang setentang dengan N adalah N kecil. Jadi kita akan bandingkan dengan M lah. So dia akan jadi sin M bahagi M. Okay, di mana untuk cari sin N, sin N adalah bersamaan dengan, okay, N ni N kecil dia naik atas. So dia akan jadi N sin M. Sekejap saya alihkan. Sekejap ya. Okay, soalan nombor 2. Kita nak cari sudut N. Sin N per N sama dengan sin M besar dengan per M. Maka nak cari untuk N di dan atas, maka dia akan dapat sin N sama dengan N sin capital letter of M bahagi M. So kita akan dapat dulu dia punya N berapa, dia punya sisi dia 6.9. So 6.9 sin sudut M adalah 134 darjah bahagi dengan sisi M iaitu 17.5. So dekat depan ni adalah sin N lagi. Okey, berapa dapat? 6.9 bahagi sin 6.9 sin 134 bahagi 17.5. 16.47. Sekejap. Cuba kira habis dulu yang tu. Kosong point 2836. 0.2836. Okey, terima kasih. Okey, sekarang ni kan yang daripada kalkulator tu yang dapat 0.2836, jangan tekan AC lagi tau sebab nanti kita nak inversekan sin. Okey, so kat sini dia adalah sin N lagi. Bila kita nak cari N, okey, bila nak cari N, yang ni gunanya trigonometric tu, di mana sin pindah ke sana jadi sin inverse. Jadi N sama dengan sin inverse 0.2836. Maka awak akan gunakan tu berapa dapat sin inverse? 16.476. 16.476. So kalau sudut kita akan ambil 2 decimal places sahaja. So 16.48. Okey. Ingat kalau untuk sudut standard dia punya unit SI dan juga cara tulis nilai adalah 2 titik perpuluhan. Okey. Dah dapat lah. Jadi untuk soalan nombor 2, ya. Boleh? Kalau letak sin N per N sama dengan sin M per M, waktu saja patut tulis dalam jawapan N berapa. Berapa tak? Jalan kerja tak ada Dia kena ada cara pindah-pindah ke? Yang ni masuk kena ada
Okey. Cari kira satu markah Satu sini. saja. Dia 2 markah je sebenarnya sini, 2 markah. So dia akan okey, dapat okey. terus jawapan dia. Yang masukkan tu kena ada. Sebab kita biasa buat gitu lalu. Faham, sebab kalau SPM dulu pun memang kalau ikut skema markah dia kan, awak letak dalam Okey. formula tu dapat jawapan dah kira. Tapi sebenarnya dekat sini Okey. dia ada markah untuk jalan kerja. Baguslah Luqman tanya. So yang lain pastikan yang kalau guna formula ni saja, lepas tu direct terus kepada yang ni, tunjuk ganti saja dan alihkan untuk dapat N pun boleh. Cuma dalam kelas ni saya sebab pelbagai background, jadi saya terangkan secara detail lah. Okay, next kita pergi kepada soalan nombor 3, praktis. Okay, diberi segitiga TRS di mana sudut STR 55, sudut sisi TR 30 cm dan sudut RST adalah 40 darjah. Jadi untuk yang tu kita kena kena lukis dulu segitiga tu supaya nampak. Ni soalan nombor 3 Okay, so dia bagi satu segitiga TRS. Okay, buat je random je. Okay, di mana labelkanlah sini T, sini R dan sini S. Di mana sudut STR. Okay, sudut STR adalah 55 darjah. Okay, di mana awak kena tahu untuk sudut STR ni dia refer kepada yang tengah ni, iaitu sudut T. Jadi sudut T ni sebenarnya adalah 55 darjah. So kat mana T? T besar kat sini. Jadi kena tandakan kat sini 55 darjah. Okay. Kemudian dia bagi TR adalah 30 cm. Mana TR? Okay, ni T, ini R. Jadi ini adalah 30 cm. Kemudian sudut RST adalah 40 darjah. So sama macam tadi juga, RST tu maksudnya sudut S yang 40 darjah. Yang tengah-tengah tu adalah sudut dia. Jadi sudut S kat mana? Ni sudut S. So ini adalah 40 darjah. Okey. Kemudian dia suruh cari apakah nilai untuk RS dan apakah sisi untuk ST dan apakah untuk sudut TRS. Okey, jadi yang inilah yang kena cari. Okey, sebenarnya kalau awak faham, dia sama je macam tadi. Di mana 30 cm ni adalah S. Okey, dan yang lain tu adalah sudut yang dibagi. So R T S. T adalah 55 darjah. S adalah 40 darjah. CCR kita tak tahu. CCS adalah 30 cm. Dan CC untuk T adalah kita tak tahu lagi. Jadi ada 4 benda lah, 3 benda yang kita. Okay, step pertama kita nak cari yang mana dulu? Kita cari sudut dululah. Ataupun sudut TRS. So R sama dengan 180 tolak 55 darjah tolak dengan 40 darjah. So dia akan dapat berapa? 85. Okay, right. Terima kasih, betul. So dapat sini 85 darjah. Okay, sudah siap lah untuk sudut TRS. Okay, yang kedua kita nak cari, okay, ni sini 85. Yang kedua kita nak cari untuk CCR. Okay, CCR kita boleh bandingkan dengan T. Jadi kita akan guna formula apa? Sebab nak cari CC kan. So nak cari CC, kena guna formula R per sin R sama dengan T per sin T. Okay, so seperti yang Luqman tanya tadi, formula tu kena ada sebab untuk kita tahu awak guna cosine rule. Kemudian kita pindahkanlah sin R pergi sana. So dia akan dapatlah R sama dengan T sin R. T adalah kenapa banding dengan T? Sorry, bukan T kan? Banding dengan
Ya Allah, saya tukar ni sekejap. Sepatutnya T kecil kita tak tahu. S kecil yang kita ada 30 cm. Jadi nak cari R, dia kena banding dengan S lah. So dia kena jadi sini S sin S. Maka S adalah 30 sin R. R adalah 85. Bahagi dengan sin S. S adalah 40 darjah. Okay, so berapa dapat untuk R? Nampak 6.494. Okey, 46.494 cm. Okey. Okey, dah settle dah untuk R. Okey, next kita cari untuk yang ketiga iaitu untuk T. So dia akan dapat T per sin T. Kita bandingkan dengan S per sin S. Okey, bandingkan dengan inilah. Maka T dia akan dapat 30 sin T. T adalah 55 darjah. Bahagi dengan sin S 40 darjah. Okey. So dapat berapa untuk T? Bundarkan kepada 3 ataupun 4 perpuluhan. Okey, berapa dapat? $38.23. Bundarkan kepada 38.231. okey, 2.838.231. Okay, so dia akan dapat jawapan untuk T. So dah menjawablah untuk ketiga-tiga soalan. Okay. Alright, so next kita pergi kepada soalan yang terakhir iaitu nombor 4. Okay, untuk nombor 4 diberi segitiga ABC. Okay, lukiskan ABC. Di mana sudut A adalah ABC di mana sudut ABC. Okay, so ABC B lah kat tengah 65 darjah. Dan sudut ACB, okay, sudut ACB kat sini iaitu 38 darjah. Dan sisi untuk BC, okay ni B kepada C adalah 15 cm. Cari panjang AB berapa? Maka kat sini kita akan tahu sudut B adalah 65 darjah. Sudut C adalah 38 darjah. Kemudian dia bagi berapa ni? Sisi A. So A dia tak bagi berapa. Dan B adalah tak tahu berapa. C yang kita nak cari. Dan A kecil adalah 15 cm. Jadi yang kita kena tahu adalah untuk guna formula, kita nak cari apa ni? C kan. Jadi kita guna formula C per sin C sama dengan maklumat yang ada adalah A15. Okey, sudut A kita kena cari dulu. Jadi sudut A adalah bersamaan 180 tolak 65 tolak 38. So dapat apa sini? 180 tolak 65 tolak 38. 77. Okey, so dapat 77 darjah.
Jadi untuk sisi A tu kita boleh carilah A per sin A. Maka sisi C ataupun sisi yang kita nak cari tu adalah B, A. So A adalah 15 sin C 38 darjah bahagi dengan sin A iaitu sin 77 darjah. Maka dia akan dapat .4477 cm. Okey. Jadi sisi C ataupun yang dia nak cari tu iaitu AB. Ya, so tu je lah jawapan untuk menggunakan sine rule nak cari nilai sisi ataupun nilai sudut yang diberikan. Okay, next kita pergi kepada cosine rule pula. Okay, yang terakhir cosine rule. So cosine rule pun sama juga, dia akan bagi dua case. Ini saya cepatkan je lah. Okay. Okay, muka surat 94 cosine rule. Okay, so cosine rule ni dia nak guna untuk cari tiga sisi dan juga tiga sudut. Sama juga macam sine rule. Cuma dia punya case dia adalah berbeza. Sebab yang ni dia akan bagi tiga sisi. Maknanya kalau case SSS. Kalau sine rule SAA dengan SAS. Okay, yang ni pula untuk cosine rule adalah SSS. Tiga sisi dibagi. Dan yang kedua dia bagi dua sisi dan satu sudut. Maknanya dia akan bagi SAS. Okay. Di mana sudut tengah ni adalah kita panggil sebagai included. Diapit. Bila kita lukis segitiga tu, sudut dia tu betul-betul berada di tengah-tengah antara sisi yang telah diberikan. Jadi formula untuk cosine rule ada 3. Okay. Okay, yang ni lah. Dan kena ingat lain ni formula dia. Sebab dia macam teorem Pythagoras juga. So A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Tolak 2BC. So kalau nak senang ingat, BC ni dia reflect kepada sisi yang diberi. 2BC cos A. A ni adalah sudut kepada sisi yang kita nak cari. Ataupun kalau ada B kuasa 2, jadi cos B belakang. Kalau C kuasa 2 kat depan, jadi cos C. Dan yang kat tengah, kalau A kuasa 2 tambah B kuasa 2, dia akan jadi 2AB. Okay. So formula ni tak ada masalah sebab dia memang akan bagilah untuk cosine rule. Cuma ingatlah untuk cosine rule, case yang dibagi adalah sama ada yang pertama SSS ataupun yang kedua adalah SAS. So kita tengok contoh ataupun tengok praktis terus je lah, praktis praktis nombor 4. Saya terus discuss. Okay, so kalau kita tengok sini dia bagi dua sisi ni dua sisi dan satu sudut diapit. Jadi sebab itulah dia kena guna cosine rule. So kena guna cosine rule sebab ini adalah case SAS. Dan dia minta cari length of AB. Mana length of AB? Ni. Length of AB adalah sisi untuk C. Jadi automatik bila kita nak cari C, maka dia punya penyelesaian untuk soalan nombor 1 ni terus guna cosine rule. C kuasa 2 sama dengan formula dia adalah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB cos C. Okay, di mana C kuasa 2 ni kita tak tahu lagi lah. A kuasa 2 yang mana A? Okay, A yang setentang ni. Ini adalah A. Iaitu 14.7 kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. Mana B? B yang ni. B iaitu 17.9 kuasa 2 tolak 2AB. 2AB yang tadilah. B 17.9 dan cos C. Okay, mana cos C?
cos C ni yang sudut ni, yang dibagi dekat C ni, iaitu 2 darjah. Okey, 200 289.435. Okey. So yang ni yang paling panjang tadi ni awak akan dapat 289.435. So kalau perasan kat sini dia ada kuasa 2. So kuasa 2 ni kena alihkan ke sana, dia akan jadi surd kat sini. Jadi terus direct kita akan buat surd. Maka nilai tadi tu 289, awak teruskan punca kuasa dia, maka akan dapat berapa Hakimah? 17.0127. Tak ambil 2 je lagi. 17.0127. Okey. So ini adalah cm. Betul lah ni. Ataupun 17.01 ataupun 17.013. Okey. Alright, terima kasih Hakimah. Jadi soalan ni dia bukan solve the triangle, dia nak cari sisi sahaja, maka awak akan cari guna cosine rule untuk sekali ni je. Okey, settle. Next kita pergi kepada soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 dia minta cari sudut BCD. Maknanya sudut apa ni? Sudut C besar. Okay, sebabnya BCD okay, sudut kat tengah ni yang nak cari, BCD. Jadi kita tengok formula sine rule, formula cosine. Formula cosine kalau nak cari C kena guna yang terakhir ni, sebab dia ada C kat belakang. Jangan guna yang formula cos A cos B tu. Jadi daripada sini kalau kita modify, okay, yang ni awak boleh ingat je lah kot nanti. Sekejap ya. So C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB cos C kan. Kita nak cari C. Jadi bila kita nak cari C, kita akan try pindah ke sana. Okay, nanti lepas ni awak guna formula ni je. So dia akan dapat sini 2AB cos C. Kemudian C kuasa 2 ni pindah sebelah sana. Dia akan dapat A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak C kuasa 2. Jadi bila kita nak cari sudut C, yang ini sahaja, so dia akan dapat cos C sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak C kuasa 2 bahagi dengan 2AB. Okey, jadi kita boleh terus guna formula ni sebab kita nak cari sudut. Okey, jadi soalan nombor 2, tak perlu nak kira panjang-panjang yang tu, terus kita akan buat jalan kerja untuk nombor 2. Cos C sama dengan A kuasa 2 plus B kuasa 2 tolak C kuasa 2 bahagi 2AB. Di mana A adalah, okey, yang ni dibagi BCD kan. So kalau BCD dia akan jadi sini B kuasa 2 D kuasa 2 BD. Sebab yang sini dia bagi CBD. Jadi awak kena adjust lah dia punya formula tu. Okay, so B kuasa 2 adalah, ni B kuasa 2. B adalah 10.7 kuasa 2 tambah dengan D 11.4 kuasa 2 dan tolak dengan C 13.2 kuasa 2. So bahagi dengan 2B darab D. Okey, so guna kalkulator dapatkan nilai untuk 10.7 kuasa 2. Tolakkan dengan 13.2 kuasa 2. Berapa dapat? Kosong point 0.2877. 77 atau 78? 78 nak? 78. Okay, right. Terima kasih Hakimah. So dia akan dapat sini 0.2878 iaitu cos C. So bila nak cari C,
maka kita akan inversekan cos songsang 0.2878. Maka dapat sudut C adalah tak link. 73.27 darjah. Okey, ini yang dia nak tunjuk contoh adalah di mana awak akan alih formula untuk dapatkan cos. Untuk dapatkan cos, alihkan formula dia lah. Okey, next soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 dibagi AB. Okay, kita akan lukis segitiga ABC. So ni adalah sudut B. Ni B. Ni nombor 3. B 110 darjah. Dan AB adalah 9 cm. Dan BC adalah 15 cm. So ini adalah SAS. 2 sisi dan 1 sudut. Dan dia minta apa ni? Cari perimeter of the triangle. Okay, apa formula untuk perimeter? Perimeter adalah hasil tambah untuk kesemua sisi. Jadi bila dia nak cari sisi ataupun perimeter, maka awak kena tahu dulu sisi AC ataupun nilai B kecil. Jadi nak cari B kecil guna formula cosine. Kita guna formula B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 AC cos B. Di mana A kuasa 2 adalah 15 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tolak 2 darab 15 darab 9 dan cos 110 darjah. So dapat B nanti dia akan setkan. Ingat kalau untuk A yang ni, A kecil adalah 15 cm dan C kecil adalah 9 cm yang setentang tu. So dapat berapa? 15 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. So dia akan dapat dalam ni 398 34 54. Dapat ke? Dapat, madam. Okay. So set answer 398.3454. Dia akan dapat 19.959 lah. Kita ambil 959 cm. Okay, jadi sekarang ni ini adalah sisi untuk B yang kita cari tadi. Kenapa nak cari B? Sebab kita nak kira perimeter. Perimeter untuk segitiga adalah hasil tambah untuk kesemua sisi. Maksudnya nilai A tambah B nilai C. So A adalah 15 tambah C 9 dan tambahkan dengan B 9. 19 adalah C. So dia akan dapat 43.959 cm. Okay. Sebab soalan ni dia minta perimeter. Jadi bila minta perimeter, awak kena ingat baliklah formula untuk hasil tambah ke semua sisi. Okay, saya stop sampai sini dulu. Malam esok kita akan sambung untuk discuss tutorial. Dan saya akan sambung sikit lagi untuk angle. Nak cari luas ataupun luas segitiga.
Okay, so setakat ni kita dah habis untuk cosine rule dengan sine rule. Jadi untuk malam esok, okay, kita akan bincang dulu soalan mana-mana yang perlu dibincangkan. So kita akan tambah lagi ni lah soalan 9, 10 dengan 11. Okay, buat je dulu. Yang 13 ni tak payahlah, yang 13 ni kalau nak buat dulu boleh. Tapi yang ni saya akan bincang malam esok. Ini At least cuba buat soalan 9 yang semalam sampai 8 kan? 8 semua ni. Dan juga 10, 11. Menggunakan sine rule ataupun cosine rule. Okay, so ada sebarang soalan sebelum saya stop? Tak ada. Okay, kalau tak ada. Ada Madam. Okay, kalau tak ada, terima kasih. Okay. Kalau tak ada, kita jumpa malam esok je lah untuk discussion tutorial. Tak perlu hantar, cuma lepas discussion kena hantar soalan tutorial. So pastikan boleh buat lah dalam masa tempoh 2 hari ni. Okay, so itu sahaja daripada saya. Jumpa malam esok pukul 8.30 untuk discussion tutorial. Okay, dan Assalamualaikum. Thank you, Madam. Okay, sama. Waalaikumsalam.